5 gol di separuh masa yang kedua. Itu menyaksikan ceritanya bagaimana kegarahan pasukan Johor Darul Takzim untuk terus menceritakan kegemilangan mereka, kegairahan mereka dalam saingan aksi Liga Super 2023 ini. 7-0 itu Syahril yang kita perlu terima, dan juga pastinya penyokong-penyokong pasukan Negeri Sembilan harus akur dengan kehebatan yang ditampilkan untuk malam ini untuk pasukan JDT. Ya, untuk second half saya nampak memang JDT inginkan gol, inginkan tambahan gol. Dah hujung-hujung perlawanan baru dibuat pertukaran pemain. Dari situ nampak jauh perbezaan pasukan pada malam ini, di mana begitu sukar sekali Negeri Sembilan untuk mengikut rentak permainan JDT. Serba tak menjadi untuk pasukan Negeri Sembilan. Ada pertukaran yang dilakukan tetapi tidak menunjukkan sebarang petanda positif, sebaliknya semakin menekan mereka. Jadi adakah ini suatu pengajaran yang cukup bermakna untuk KDB? Sebab Aizuddin ada bertanyakan perlawanan ini seharusnya menjadi pelajaran yang bermakna. Jadi ini pembelajaran mana 7-0 ni? Betul-betul dibagi pengajaran untuk pasukan Negeri Sembilan. Bukan pengajaran orang kata. bukan kita nak rendahkan pasukan Negeri Sembilan, tapi itulah kenyataannya bila kita tidak mempunyai pemain yang cukup untuk pada perlawanan malam ini. Dan dalam masa sama kita bertemu dengan pasukan yang kita sedia maklum memang itu kukuh kedudukan dia dengan setiap posisi pemain yang ada. Jadi kita boleh melihat sendiri bagaimana setiap pemain Negeri Sembilan cuba berusaha dan bekerja keras sekali untuk mensamakan keadaan permainan. Selepas mereka dibolosi 2-0 pada separuh masa yang pertama, masuk je separuh masa yang kedua, penalti awal diberikan kepada JDT. Adakah perkara itu yang menyebabkan moral pemain-pemain Negeri Sembilan terus merudum? Pemain JDT ataupun memang taktikal permainan dia, saya rasa setiap whistle dia bunyi, mereka akan press awal. Dia akan bergerak dengan begitu cepat sekali. Dia akan menyusun strategi permainan dengan pergerakan yang bahaya, dengan lorongan yang begitu cantik sekali, dengan pemain sentiasa aktif di dalam padang, dengan setiap pertukaran posisi pemain. Di situ memang sesiapa pun berjumpa dengan pasukan sebegini memang sukar untuk kita orang kata nak settle down dengan permainan dalam masa yang cepat. Ya, dan perbezaan ataupun ketiadaan Hasbullah selepas itu, selepas Hafiz Ramadan ataupun Hafiz Ramadan dikeluarkan, selepas Hasbullah dimasukkan, tidak menunjukkan sebarang positif. Tapi ini jaringan ataupun kesilapan daripada Tommy Mawad yang menghadiahkan jaringan ataupun sepakan penalti buat pasukan JDT. Ya, mungkin Tommy rasa bola tu berada di kaki dia dulu, tapi dalam masa sama dia tak sedar bahawa Arif begitu cepat kata mendapatkan bola. Jadi sentuhan itu memang terbukti kesalahan yang akan diberikan pada Tommy. Dan itulah yang menyebabkan gol ketiga boleh dihasilkan di awal separuh masa yang kedua, sekaligus pastinya merentap seketika momentum ataupun keinginan pasukan Negeri Sembilan untuk kembali bangkit. Tetapi itu tidak berakhir di situ. Sebaliknya, Arif Aiman, kalau boleh kita lihat juga selepas ini bagaimana beliau antara menjadi watak penting juga dengan beberapa kali terus masuk ke kawasan D pasukan ataupun D box pasukan Negeri Sembilan. Memang saya dah menjangkakan Arif Aiman akan dapatkan satu jaringan. Dah orang kata dah menjangkakan, memandangkan ruang yang dibagi oleh pemain pertahanan Negeri Sembilan. Dalam masa sama juga kita tak menyangkakan Kobin Ong pun boleh menjadikan 2 gol malam ini. Di situ dah nampak begitu kepenatan pemain-pemain Negeri Sembilan untuk mengekang pergerakan JDT. Lambat pertahanan pasukan Negeri Sembilan untuk turun selepas melihat ada 5 pemain JDT sedang berada di kawasan mereka. Ya, itulah dalam perlawanan ini memang sepatutnya bagi saya Negeri Sembilan perlu lebih berat pada defensif daripada attacking. Tapi dalam masa sama, mereka bila dapat bola, mereka pun tergesa-gesa untuk pergi ke hadapan. Jadi itulah ruang-ruang yang diambil oleh pemain JDT yang begitu cepat sekali bila dia orang counter attack. Dan itu juga kalau kita boleh katakan, Aizuddin, ini gol yang kelima untuk pasukan JDT. Gol yang pertama Kobin Ong dalam 2 jaringan yang dihasilkan. Kali ini untuk Kobin Ong tanduk corner kick, hantaran jauh. Di situ juga percubaan yang cuba dilakukan oleh Arif, tak salah saya, ataupun Akia, dan
sentiasa berada dalam situasi. Tapi Corbin kita tahu kedudukannya di barisan pertahanan, tapi kerap naik ke atas dan ia bebas, seolah-olah pertahanan pasukan Negeri Sembilan tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Itu dah jadi kebiasaan Main pasukan Pulau Pinang ataupun Penang FC, antara yang mencuri tumpuan juga gerakan dia yang pastinya memberi ancaman, dan akhirnya selepas Izhan Susulan ya. Tindakan susulan hasil daripada tampanan Sik Izhan. Ada dua pemain JDT sebenarnya yang melakukan challenge untuk menjadikan gol, tetapi Andrik lebih pantas. tindakan Akhir tu Syaril, first timer. Okey, bagi saya itu adalah satu percubaan mungkin tidak berjaya untuk jadi tepis, dan dalam masa sama follow up daripada rakan pasukan tu yang begitu penting the next step tu. Jadi dua pemain begitu bersungguh untuk menjadikan gol. Kemungkinan kalau Forestry skor gol, saya rasa hat-trick juga malam ni. Ya. Mungkin itu yang diharapkan oleh Forestry. Hat-trick yang pertama untuk saingan Liga Super, tapi ini juga Corbin menambah satu lagi jaringan. Mungkin Zainal tidak menyangkakan yang Corbin akan berada di belakang. Sepatutnya sebagai pemain defend, mereka rasa dia kena dahulukan bola untuk keluarkan daripada bahagian yang bahaya seperti dalam box itu sendiri. Kemasukan tu saya perkatakan berkenaan dengan kemasukan 3 pemain, Aaron, seorang lagi, dan juga pastinya 3 pemain itu diharapkan untuk membantu barisan pertahanan, tapi sebaliknya ia meruntuhkan lagi. Sebenarnya mudah untuk pasukan JDT ke depan. Dalam situasi bukan meruntuhkan, tapi sebenarnya KDB mungkin memerlukan tenaga baru untuk bekerja dalam padang. Dalam sama keadaan dalam pasukan Negeri Sembilan pun tidak begitu baik. Mungkin dalam situasi permainan begini, saya rasa kemenatan setiap pemain tu memang berlaku. Dia orang terpaksa melakukan kerja lebih pada sepatutnya. Jadi di situlah mungkin kemasukan tenaga baru pun mungkin tak dapat settle downkan lagi rentak permainan Negeri Sembilan. Sukar untuk settle down dengan keadaan seperti itu, Izzuddin? Saya merasakan, Syaril, boleh tak kita cakap yang Negeri Sembilan daripada minit yang pertama mereka gagal untuk settle down sehingga 90 minit perlawanan? Ya. Mungkin dalam perbezaan setiap itulah pemain, saya JDT mempunyai semua pemain yang begitu baik, begitu berkualiti, dan bila dikomparekan dengan Negeri Sembilan ni, dan result pun telah menunjukkan di mana itu pun JDT ada masanya dia akan slow downkan game. Betul. Untuk bermain, dan bersama memang dia akan pergi all out untuk mendapatkan gol. Jadi di situ juga sebenarnya kesukaran bagi pemain-pemain Sembilan untuk menandingi setiap pemain JDT. Ya, itu yang harus diterima. 7-0 itu juga keputusan yang paling besar dalam saingan Liga Super untuk kali ini ataupun hari yang ketiga ini, dan pastinya kita saya tarik dengan statistik 22 percubaan, 15 jaringan, 7 gol berjaya dihasilkan. Conversion rate yang agak tinggi sebenarnya, Syaril. Ya, 15 dan convert 7 gol, saya rasa cukup baik walaupun separuh daripada percubaan. Jadi itu biasa dalam situasi begini. Jadi dengan 7 gol pun kita dah menampakkan satu bilangan, satu angka yang besar dalam satu perlawanan.